Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. لا نبي بعده. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل والهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hari ini kita masih lagi terus dapat bersiaran untuk sesi 11 Safar 1442 Hijriah bersamaan dengan 29 September. Minta maaf sikit, hari ini ada saya berada di Johor Bahru lagi. Saya tak sempat nak balik ke Kuantan semalam kerana agak lewat, seimbang dah makin lewat malam, keletihan nanti. So saya tundakan waktu pulang ke Kuantan. Saya masih lagi di Johor Bahru dan hari ini saya manfaatkan keberadaan saya selama waktu pagi ini saya ada di Johor Bahru. Saya untuk bertemu dengan sahabat saya Ustaz Ahmad Qadri dan Ustaz Yahya di kuliah beliau pagi ini. Jadi dalam perjalanan untuk menuju ke tempat pengajian, saya manfaatkan dalam kesesakan lalu lintas ini untuk saya berkongsi dengan anda apa-apa jua perbincangan yang sama-sama kita boleh kongsikan daripada ayat yang ke-140. Saya tengok dulu. Saya berhenti tepi jalan sebentar ni untuk kongsikan dengan anda untuk mulakan live ini. Sekejap saya share dulu. Baik, alhamdulillah. Mudah-mudahan kesempatan yang ringkas walaupun tak mencukupi kelengkapan nota-nota yang saya share di skrin, nota ayat-ayat yang saya share di skrin sebagai bantuan mengajar, meskipun saya tak dapat buat pada pagi ini, tapi dengan perkongsian suara, gambar, saya harap dapat membantu anda semua berkongsi tentang perbahasan-perbahasan bagi ayat yang ke-164 dan 165. 2 ayat saja, tapi ayat ini menarik bagi saya dan untuk kita bincangkan dari sisi tata bahasa. Tapi sebelum kita bincang lebih lanjut lagi, saya sambut salam daripada anda semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga anda terus bersemangat, semoga anda terus seronok dengan pelajaran yang akan kita kongsikan pada hari ini, insyaAllah. Sebelum saya terlupa ya, suka saya maklumkan bahawa untuk kelas
kelas melalui media sosial, kelas WhatsApp. Saya telah pun siapkan pelajaran demi pelajaran untuk anda, dan kita telah pun sampai pada pelajaran yang ke-13. Di situ kita dah mula melatih anda semua menterjemah ayat 23 dan 24 surah Al-Baqarah. Saya dapati sebahagian besar dah boleh menterjemah dengan baik, dah bertatih-tatih, dah mula pandai menterjemah, alhamdulillah. Dari sisi terjemahan saya nampak semakin berkebolehan, dan saya cuba seiringkan juga dengan tata bahasa, dan saya dapati kebelakangan ini agak menurun sedikit, mungkin kekangan tugas yang banyak sangat. Mungkin ada jemputan, urusan anak sekolah, nak hantar ke universiti kan. Mungkin pada hujung minggu tu, waktu puncak yang kita sepatutnya kena hantar, tapi tak dapat sempurnakan. Ada sebahagian grup masih belum hantar, ada bersatu orang, dua orang yang hantar. Ada yang okey, stabil. Walau bagaimanapun, saya yakin bahawa minat anda memang sangat berkeinginan untuk meneruskan pengajian ini. Cuma kekangan tugas itu yang menghalang, memundurkan daya juang anda. Maka untuk minggu ini saya berikan selebar-lebarnya untuk anda sempurnakan tugas anda, selesaikan tugas anda juga. Terjemahan ayat yang 23 dan 24. Perlahan-lahan tak apa, buat jugalah. Cuba buat. Dan saya tambahkan lagi untuk anda menghantar voicemail tentang domir yang ada dalam fi'il madhi, domir yang bersambung, domir muttasil, domir baris muttasil yang bersambung dalam fi'il madhi. Domir munfasil dah selesai kan? Lepas huwa, huma, hum, itu domir rafa' munfasil atau domir yang berada di awal jumlah ismiyah. Domir nasab munfasil, domir yang berada di awal jumlah fi'liyah, yang pada terjemahan ada tambahan akan. Iyahu, iyahuma, iyahum, sampailah iyana. 14 semuanya dah selesai. Mulai minggu ini dan seterusnya saya akan bimbing anda untuk menghantar voicemail bagi domir muttasil, domir baris muttasil, domir yang bersambung dalam fi'il madhi. Ada 4 saja, alif tasniyah, waw jamaah, nun niswah dan ta mutaharrik. Kesemuanya ada dalam fi'il madhi. Dan satu lagi domir mutakallimuna, domir kami sebutkan. Contoh khalaqa, khalaqa, khalaqu, khalaqat, khalaqata, khalaqna, khalaqta, khalaqtuma, khalaqtum, khalaqti, khalaqtuma, khalaqtunna, khalaqtu, khalaqna. Itu cukup tu saja. Dan kalau dapat artikan boleh juga. Khalaqa telah mencipta oleh ia, khalaqa telah mencipta oleh ia berdua. Domir dia alif tasniyah tu. Khalaqu telah mencipta oleh mereka. Domir dia waw jamaah. Itu saya serahkan kreativiti anda dalam menerangkan pada kawan-kawan satu grup. Ini nasihat untuk pelajar-pelajar yang ikuti program melalui media sosial. Tapi hari ini program khas untuk ayat yang ke-100. Satu apa? Sekejap saya. 140, 60, 164 dan 165. Hari ini saya sekarang 7.39. Kelas nanti pukul 9. Habis kelas program kita akan terus saya akan ikuti program dengan Ustaz Ahmad Qadri hafizahullah di Kampung Melayu Majdi, berhampiran Kampung Melayu di Kampung Kurnia kalau tak silap saya. Jadi insyaAllah dalam perjalanan saya untuk menuju ke pengajian Ustaz Ahmad Qadri di Johor Bahru bersama Al-Fadhil Ustaz Yahya hafizahumallah, saya manfaatkan pagi ini untuk berkongsi terjemahan, berkongsi pembahasan bagi ayat yang ke-165. Sekarang saya berada di Pandan, di area Pandan, berhampiran dengan Kampung Melayu. Saya sedang dekat, jadi saya parking tepi
jalan sedang sibuk sekarang, saya bimbang saya bercakap dalam keadaan mengganggu nanti. Saya parking, selesa sikit saya mengajar, dan saya nak fokus pada pembahasan kita hari ini. Tapi sebelum tu saya mohon komen daripada semua. Adakah suara saya jelas? Gambar saya jelas? Perlu diperbaiki? Tolong komen sekarang. Ada 30 orang yang sedang menonton sekarang. Tolong komen sekarang sebelum kita mulakan kelas. Dan saya tak buat VC ini. Dan saya dapati kalau kita buat VC, dia akan ganggu pada gambar. Gambar akan jadi gelap. So saya tak nak buat VC. Kalau nak buat VC pun last nanti, akhir sesi nanti. Kalau ada gangguan tak apalah yang hujung. Tapi yang awal tu gambar clear, suara pun jelas. Alhamdulillah. Jo, Masya Allah. Apa khabar Jo Maladi? Lama tak jumpa Jo ni. Rindu lah Jo. Bila kita nak ni, nak buat ayam apa? Nandos. tak terlaksana lagi. Okey. InsyaAllah ni kita balik Kuantan ni jumpa. Jelas dan terang di KL. Alhamdulillah. Gambar dan suara jelas. Okey. Azrin, Huzasuri, okey. Muhammad Zaid. Cik Muhammad Zaid antara orang yang baru saya rasa. Apa khabar Cik Muhammad Zaid? Okey. Okey, Kuantan Kak Nani jelas. Okey. Singapura jelas. Alhamdulillah. Okey, Rosita jelas. Baik. Kalau semua dah jelas, saya nak masuk sekarang 7.42. Sila perhatikan ayat. Masing-masing kena buka Quran, okey? Hari ni masing-masing kena buka Quran. Pada skrin tak ada. Saya tak dapat paparkan Quran hari ni. Masing-masing kena buka Quran untuk terjemahan ayat yang ke-164. Menarik ayat ini. Dia mula dengan jumlah ismiah. Panjang jumlah dia. Panjang jumlah dia. Saya bacakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Jumlah ismiah dia terlalu panjang sehingga habis ayat 164 ni. Sehingga habis ayat 164 ni. Ya, habis. Sepanjang tu. 1, 2, 3, 4 baris. 4 baris, 5 baris. Panjang. Masya Allah. Kenapa dia jadi panjang? Sebab ada huruf ataf, sebab ada isim mausul, dan ada silah mausul, ataf dan ataf. Jadi panjang. Padahal dia jumlah ismiah je. Perhatikan. Muhammad Zaid, Alhamdulillah. Baru, ya. Tahniah Cik Muhammad Zaid. Semoga anda dapat fokus, dapat manfaat daripada perkongsian ini. Dan untuk pengetahuan Encik Mak Zaid dan kepada yang baru ikuti program ini, kami dah berjalan sejak awal Ramadan kemarin. Tempoh hari kita mulakan kelas kita 1 Ramadan, kemudian kita berhenti sebentar sehingga akhir Ramadan, 30 Ramadan kita stop. Hari terakhir kita beraya, dan 6 Syawal kita sambung semula. Dalam bulan Syawal tu kita buat dalam seminggu dalam 3 kali atau 4 kali. Dalam bulan Syawal, sepanjang Syawal. Kemudian Zulkaidah kita pun buat itu seminggu dalam 3 kali. Masuk Zulhijjah seminggu dah 2 kali. Zulhijjah masuk Muharram. Muharram pun seminggu 2 kali. Dan sekarang ni rasanya dah makin stabil, seminggu 2 kali. Safar, hari Isnin dan hari Sabtu kita bersiaran, kita berkongsi terjemahan, dan biasanya kita akan buat VC, tapi saya dapati bila VC dia akan mengganggu pada gambar-gambar, pada video, sehingga akan mood untuk belajar dia makin menyusut. Jadi saya tukar kembali pada kaedah yang asal, iaitu kita lebih pada perkongsian. InsyaAllah. Kalau buat VC pun nasihat daripada pelajar-pelajar lain, sebulan sekali pun okey, tak apa Ustaz. Sebulan sekali buat VC untuk semak terjemahan, okey lah. Cik Mozaid tanya jadual saya, jadual di Kuantan atau jadual di Facebook? Facebook hanya seminggu 2 kali saja. Istimewanya pelajar-pelajar Facebook
seminggu 2 kali saja, iaitu hari Isnin dan hari Sabtu. Waktunya jam 7.30 pagi hingga jam 9 pagi. Dan tempat dia tergantung di mana saya berada. Kalau saya berada dalam kereta, keretalah tempat saya. Kalau saya berada di Kuantan lah. Itulah. Kalau saya ada di Melaka, di kampung, di Melaka jugalah. Dan insyaAllah pada bulan Oktober, 10 dan 11 Oktober, saya ada buat program daurah di Pulau Gadong di Melaka. Kami akan sempurnakan program DITA 1 sebanyak 50 jam di Melaka, tapi berperingkat, berkala jadual kami. Pada bulan Oktober ada 4 pertemuan, berarti ada satu pertemuan ada 5 jam. Dalam bulan Oktober tu ada 20 jam pertemuan untuk sempurnakan modul saya sebagaimana dalam DITA yang saya sempurnakan bagi Mahat Tafiz. Tapi ini bagi untuk orang awam. Bulan 10 nanti, pada minggu kedua 10 dan 11 Oktober, dan pada minggu yang keempat pada 24 dan 25 Oktober. Itu bagi bulan Oktober. Bulan November juga nanti ada 4 pertemuan. Saya belum semak dia punya jadual dia. Pun ada dalam 20 jam. Berarti 20 jam bulan Oktober, 20 jam November, 40 jam, dan pada bulan Disember ada 10 jam. Ada 2 pertemuan. Kesemuanya 50 jam, dan sebanyak 50 jam ini akan saya kongsikan bagi menyempurnakan pengisian daurah intensif Tafhimul Quran di Melaka, di Pulau Gadong. Nanti saya akan share dalam grup tentang jadual dan posternya nanti. Apa yang akan kami programkan di Pulau Gadong. Tapi penyertaan hanya untuk 20 orang saja. 20 orang saja penyertaan, kerana saya perlukan fokus, dan di sana untuk orang awam saya tak buat live Facebook. Sebab ini program berbayar, saya akan fokus pada saya tak buat live Facebook. Yang saya buat live Facebook hanya pada sebagai program kemasyarakatan saja, insyaAllah. Program kemasyarakatan macam Mahat Tafiz, itu saya share pada semua yang melibatkan orang ramai, yang sebagai motivasi untuk anak-anak ya. Tapi untuk orang awam saya ada setengah-setengah peserta rasa macam terlalu privacy, terlalu gambar-gambar mereka tak perlu dikongsikan pada semua. Jadi saya menghormati masing-masing punya hak. Jadi program di Melaka tu saya akan, kalau ada pihak pengurusan atau pihak penganjur nak buat rakaman, itu saya serahkan pada mereka. Tapi tak ada buat rakaman. Untuk live Facebook di Melaka nanti pada 10 dan 11 Oktober nanti, 2 hari. Baik, itu antara program yang saya akan saya akan laksanakan pada bulan Oktober nanti. Baik, hari ini perhatikan kembali semula pada perbincangan kita. Di Melaka Oktober minggu ke-2 dan minggu ke-4, ya betul. Baik, kembali pada ayat 164, jam 7.49. Baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna fi khalqis samawati wal ard. Inna, sesungguhnya. Bila ada inna saja, berarti jumlah ismiah. Maknanya inna sesungguhnya. Kalau qad pun sesungguhnya juga, berarti itu pengukuhan, penegasan bagi jumlah fi'liyah. Inna untuk jumlah ismiah. Kemudian diikuti dengan fi khalqi, pada penciptaan. Fi huruf jar, khalqi majrur. Jar wa majrur berarti, atau juga kita namakan murakab jari. Bila awal jumlah ismiah bermula dengan murakab jari, berarti isim inna yang sepatutnya berada di sebelah inna ni letaknya di hujung, ayat. Kena ada tambahan, pada terjemahan kena tambah arti tambahan, iaitu lafaz ada pada terjemahan. Pada isim inna muakhar,
Di mana isim inna dia? Kita cari nanti ni. Inna fi khalqi, sesungguhnya pada penciptaan. Penciptaan apa? Khalqi itu mudhaf, as-samawati, beberapa langit. Mudhaf ilaih, murakab idhafi. Sesungguhnya pada penciptaan beberapa langit, wa, dan huruf ataf, al-ardi, bumi. Kenapa al-ardi baris kasrah, ada alif lam? Dia ataf kepada as-samawati. Seolah-olah ayat ini bermaksud sesungguhnya pada penciptaan beberapa langit dan pada penciptaan bumi, fi khalqil ard, khalqis samawati wa khalqil ardi, wa, dan ikhtilafil laili, pada ikhtilaf, pertukaran, perselisihan, ikhtilaf. Kata dasar dia kha lam fa, khilaf, tambah alif hamzah wasal dan huruf ta tu. Itu tambahan. Jadi ini masdar bagi fi'il 5 huruf. Ini masdar bagi fi'il 5 huruf. Ikhtilaf. Wow ni ataf lagi. Tapi bukan ataf pada as-samawati. Dia ataf pada mudhaf. Khalqi. Dan khalqi fi ikhtilafil laili. Dan juga dan sesungguhnya pada fi ikhtilafil laili, pada perselisihan atau pertukaran malam, al-laili, wa ikhtilafin nahar, dan pertukaran siang. Dan pada sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi, dan pada pertukaran malam dan siang, dan pada waw lagi, huruf ataf lagi, atau kepada inna fi khalqi, dan sesungguhnya pada bahtera, fil bahri, fil fulki, dan sesungguhnya pada bahtera, allati, yang sifat bahtera, fil fulkillati, al-fulkillati. Fulkillati ini dua isim yang sama-sama makrifah, dan allati menjadi sifat kepada mausuf. Fulki ni murakab tausifi ni, wa ataf, dan sesungguhnya pada bahtera yang, allati, yang. Kenapa allati tan allazi? Sebab bahtera termasuk dalam isim muannas, walaupun tak ada tamah burta. Antara ciri isim muannas ni bila suatu kata nama atau kata benda yang menunjukkan li ghairi akil. Al-fulki, bahtera, sifat dia allati, bukan allazi, sebab bahtera jenis muannas. Dia jenis isim mausul, dia sifat pun kena muannas juga. Allati, yang. Bila ada isim mausul, kena ada silah mausul. Maka tajri fil bahri bima yanfa'un nas, seluruh jumlah fi'liyah ni menjadi silah mausul pada allati. Tajri, ia mengalir. Kalau cerita fi'il, kita cerita sungai, mengalir. Tajri, ia berlayar. Kalau cerita dengan bahtera. Tajri juga ia berlari. Kalau cerita tentang budak, kena tahu konteks ayat. Tajri ni ada 4 makna. Ia berlayar, ia mengalir, ia berlari. Tajri juga ia beredar. Kalau konteks ayat itu menceritakan tentang cakrawala, cerita tentang planet-planet. Dalam surah Yasin kita jumpa nanti tentang apa? Bulan, bintang. Tajri fi fulkillati tajri, pada falak dia beredar. Jadi tajri kita terjemahkan dalam konteks sini ia berlayar. Kenapa berlayar? Sebab cerita tentang bahtera. Bukan dia jeri, tajri. Kenapa tajri? Dia di sini merujuk kepada bahtera. Dia muannas, Domir mustatir jawazan di sini. Ia berlayar fil bahri, pada lautan atau dalam lautan. Al-bahri, bahru, asalnya al-bahru. Kenapa jadi bahri? Sebab dimasuki oleh huruf jar fi. Pernah dengar kitab Bahrul Mazi? Laut. Fil bahri, kalau barri daratan, barri daratan, bahri laut. Okey. Fil bahri, bi dengan huruf jar,
Ma apa yang isim mausul? Bima dengan apa yang murakab jari? Hajar Wardah ini tak dapat ikut live. InsyaAllah saya dengar rakaman. Semua kelas berjalan lancar. Amin. Jazakillah khair. Terima kasih Hajar Wardah. Saya sambung lagi. Bima dengan apa yang isim mausul lagi? Isim mausul lagi. Maka dia perlu silah mausul yanfa'un nasa. Ini silah mausul bagi ma. Dengan apa yang ia memberi manfaat. Yanfa'u, ia memberi manfaat. An-nasa, akan manusia. An-nasa, akan manusia. Full stop. Dalam silah mausul ni ada silah mausul lagi. Kerana silah mausul dia tajri fil bahri bima yanfa'un nas. Ini silah mausul. Dalam silah mausul ada yanfa'un nas ni menjadi silah mausul kepada ma. Okey. Dan isim mausul tadi menerangkan tentang sifat daripada bahtera. Bahtera yang berlayar dalam lautan dengan memberi manfaat kepada manusia semuanya. Wama dan ataf lagi. Wama. Waw ni ataf pada inna fi ma anzalallahu. Sesungguhnya pada apa yang telah menurunkan oleh Allah. Anzalallah, telah menurunkan oleh Allah minas sama, daripada langit. Minas sama murakab jari, daripada langit. Mimma'in, daripada air. Mimma'in, daripada air. Banyak murakab jari. Murakab minas sama'i, murakab jari ni merujuk kepada anzalallah, fi'il anzala. Minas sama daripada dengan kaitan dengan jumlah fi'il anzalallah ni. Daripada air. Fa, maka, atau lalu. Ahya, telah menghidupkan. Kalau haya, telah hidup ia ni. Ahya, telah menghidupkan. Ini fi'il 4 huruf. Pada terjemahan fi'il 4 huruf tambah imbuhan kan. Ahya, telah menghidupkan. Oleh ia, jangan lupa fa'il dia. Dalam fi'il ada fa'il sekali. Sama ada domir mustatir ataupun domir baris. Paling banyak domir yang mendominasi sebagai fa'il bagi sesuatu fi'il. Domir yang paling banyak menguasai, yang banyak kita jumpa dalam suatu jumlah fi'liyah. Kalau selain domir, maka fa'il dia adalah fa'il bentuk zahir. Ahya, telah menghidupkan oleh ia. Ia tu domir mustatir jawazan tu ya, adalah fa'ilnya. Bi, dengan hinya. Bihi, dengannya. Dengannya. Al-arda, akan bumi. Al-arda, akan bumi. Fa di sini atau kepada anzala. Dengan apa yang masih lagi silang mausul ni, telah menurunkan oleh Allah. Wama, dan apa yang isim mausul anzalallahu minas sama. Anzalallahu minas sama, telah menurunkan oleh Allah daripada langit. Mimma'in, daripada air. Fa'ahya, lalu atau maka telah menghidupkan oleh ia bihi, dengannya. Dengan apa? Bihi kembali kepada dengan ma, dengan air tadi. Bihi, dengannya. Ba'da mautiha, sesudah matinya. Sesudah matinya. Wa, dan atau lagi basa, atau kepada anzala tadi, kembali pada fi'il madhi. Masih lagi dalam silah mausul bagi ma, dan telah menurunkan oleh Allah daripada langit, daripada air, lalu telah menghidupkan oleh ia dengannya akan bumi sesudah matinya. Dan waw ni dan bukan menghidupkannya, dan mengembang biak basa, telah mengembang biakkan oleh ia. Saya jawab telefon sebentar. Assalamualaikum. Ya Pak Zek, apa? Saya masih lagi di Johor Bahru Pak Zek. Nanti insyaAllah saya tak dapat balik, tak dapat nak ni. InsyaAllah saya sampai Kuantan, saya telefon semula ni. Ya, minta maaf Pak Zek. Okay. Minta maaf. Okay, nanti saya telefon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kembali kepada wabassa fiha min kulli dabbah, dan telah mengembang biakkan oleh ia fiha, di dalamnya, min kulli dabbah, daripada tiap-tiap dabbatin, binatang yang melata. Min kulli dabbah, daripada tiap-tiap binatang yang melata. Wow, dan huruf ataf lagi. Habis disahkan tentang
wa ma anzalallah ni, dan apa yang telah menurunkan oleh Allah daripada langit, daripada air, maka telah menghidupkan oleh ia dengan air tadi akan bumi sudah matinya, sudah mati bumi tadi. Wa batha fiha, dan telah mengembangbiakkan oleh Allah, ia tu merujuk pada Allah tadi, semua kembali pada anzalallah tu. Fiha, pada bumi itu, min kulli dabbah, daripada tiap-tiap binatang yang melata. Ustaz, cerita tentang silah mausul tadi, ma, okey. Cerita baru lagi. Wa, dan ataf. Ataf pada inna fi khalqis samawati, dan sungguhnya pada tasrifi. Kenapa fi pada bawah? Wa ataf pada fi fulki, fi ikhtilafi, fi khalqi, fi ikhtilafi, fil fulki, fi ma, fi tasrifi, dan pada peredaran, peredaran ar-riyah, angin, was-sahabi, dan awan. Ataf was-sahabi berkasar sebab dia ataf ar-riyah, peredaran angin dan awan. Awan ni macam mana? Al-musakhari, yang ditundukkan. Ini sifat, atau yang dimudahkan. Ada setengah terjemahan yang dimudahkan, ada setengah terjemahan musakhari, yang ditundukkan. Kenapa tambah yang di? Ini isim maf'ul. Isim sifat selalu dalam bentuk isim maf'ul atau isim fa'il, bentuk isim mushtaq, okey. Awan yang dimudah, was-sahabil musakhari, dan awan yang dimudahkan. Ini berarti as-sahabil musakhari murakkab tausifi. Bainas sama'i wal ard, di antara langit dan bumi. Lam, benar-benar. Lam di atas. Kenapa lam benar-benar? Sebab awal ayat bermula dengan inna. Awal ayat bermula dengan inna, dan di tengah-tengah ada huruf lam. Lam tersebut kita artikan benar-benar. Ataupun versi yang pertama saya ajar dulu, inna daripada makna sesungguhnya boleh tukar kepada bahawasanya. Lam tu artikan sesungguhnya. Itu versi pertama. Versi yang kedua saya ubah kepada inna untuk kekalkan makna asli dia. Tetap inna sesungguhnya. Kalau anna bahawasanya kita kekalkan, kita tak ubah makna inna. Tapi lam tu nak menunjukkan tegas, kita berikan makna benar-benar. Lam, benar-benar. Ayatin, ini baru isim inna muakhar. Ayatin, isim inna muakhar. Pada terjemahan untuk isim inna muakhar sebut ada beberapa tanda. Ayatin, ada beberapa tanda. Kenapa baris kasrah? Adakah dimasuki lam tu lam bagi? Bukan. Lam tu bukan lam bagi. Ini lam taukid, lam sesungguhnya atau benar-benar. Ayatin dia baris kasrah kerana nak menunjukkan isim inna. Isim inna semuanya hukum nasab. Antara tanda nasab bukan hanya baris fathah, ada juga baris kasrah, khusus bagi jamak muannas salim. Sebab itu ayat ini beberapa ayat. Kenapa sebut beberapa? Beberapa itu adalah kata kunci untuk jamak muannas salim. Apa tanda jamak muannas salim? Alif dan ta di hujung. Pada terjemahan jangan lupa tambah ada beberapa tanda. Isim ma'rifah atau nakirah? Isim nakirah. Liqaumin, bagi kaum. Ada beberapa tanda bagi kaum. Isim nakirah juga. Li, bagi huruf jar. Qaumin, kaum. Isim nakirah. Bila isim nakirah bertemu dengan fi'il ya'qiluna, jangan lupa sendikan yang. Jangan lupa sendikan yang mereka mengerti. Yang mereka mengerti. Selesai ayat 164. Saya nak mulakan perjalanan saya. Sekarang ni 8 pagi. Saya mulakan, saya gerak, saya takut nanti bimbang nanti saya kelewatan. Sekarang kereta tengah banyak sekarang ni. Saya kongsikan macam mana suasana jalan raya di Johor Bahru. Saya mulakan gerakan saya sebentar. Bismillah. Okey. Baik, kembali pada ayat kita tadi. Saya ulang baca lagi terjemahan ayat yang ke-164. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna fi khalqis samawati wal ard.
sungguhnya pada penciptaan beberapa langit dan bumi, wa ikhtilafil laili wan nahar, dan pertukaran malam dan siang atau perselisihan malam dan siang, wal fulki allati tajri fil bahri bima yanfa'un nas, dan bahtera yang ia berlayar di dalam lautan dengan apa yang ia memberi manfaat akan manusia. Wa ma anzalallahu minas sama'i min ma'in fa ahya bihil arda ba'da mautiha wa basa fiha min kulli dabbah, dan apa yang telah menurunkan oleh Allah daripada langit, daripada air, maka telah menghidupkan oleh ia dengannya akan bumi sesudah matinya, dan telah mengembangbiakkan oleh ia di dalamnya daripada tiap-tiap binatang yang melata. Wa tasrifir riyahi was sahabil musakhkhar, dan peredaran angin dan awan yang ditundukkan, yang dimudahkan, bainas sama'i wal ard, di antara langit dan bumi. Lam, benar-benar, ayatin, ada beberapa tanda, liqaumi yaqilun, bagi kaum yang mereka mengerti. Terima kasih Hajah Azim Abdullah. Terima kasih Hajah Rokiah. InsyaAllah. Ini terjemahan bagi ayat yang ke-164. Saya kira perkongsian ini ada nilai tambah untuk kepada yang ada asas bahasa Arab, dan kepada yang belum ada asas, semoga ianya memotivasikan anda bahawa anda juga akan boleh terjemah sebegini, sebagaimana yang kami kongsikan ini, insyaAllah. Dan kalau boleh nanti saya nak tunggu juga sesi akhir, nanti saya nak dengar terjemahan anda dalam BC, insyaAllah nanti. Ayat 164 menarik sebenarnya ni. Okay. Dan seterusnya ayat yang ke-165. Pendek ayat ni, 165. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa minan nas, dan min, daripada. Tapi kalau min awal ayat, awal jumlah, biasa pada terjemahan kita tambahkan sebahagian. Min bermakna sebahagian. Min bermakna ba'd, sebahagian. Dan sebahagian daripada manusia. Min boleh terjemahkan sebahagian, okey? Dan sebahagian daripada manusia. Min, sebahagian daripada manusia. Man, bila jumlah ismiyah bermula dengan murakab jari, kemudian disambut dengan isim, maka isim tersebut kita namakan mubtada muakhar. Kalau mula dengan inna, isim tersebut kita namakan isim inna muakhar. Sebagaimana yang tadi. Ayat tadi mula dengan inna, maka disambut dengan murakab jari juga. Jumlah ismiyah. Tak nama mubtada muakhar, isim inna muakhar. Di sini tak ada inna. Maka man di sini tu man isim mausul. Pada terjemahan jangan lupa tambah ada. Tambahan ada penting. Kerana dia menunjukkan isim inna muakhar ke atau mubtada muakhar. Penting. Tambahan ada orang yang, dan peringkat awal dulu masa kita belajar, tambahan ada tu dia merujuk kepada isim. Hanya isim saja yang memenuhi tambahan ada. Hanya isim saja yang memenuhi tambahan yang. Hanya isim saja yang memenuhi tambahan sekalian, segala, oleh, akan, iaitu, sebagai, beberapa, kata berganda. Hanya isim saja. Segala, sekalian, tak ada kalimat lain lagi. Hanya isim. Itu mula-mula kita belajar dulu nak kenal isim. Pada sisi laras bahasa dia membantu anda mengenal isim. Sekarang ni dah masalah isim dah tak berapa, kebanyakan dah okey dah. Bagi pelajar-pelajar yang belajar melalui media sosial pun saya dapati sampai sehingga ayat yang ke-24 sekarang ni biasanya dah boleh membezakan antara isim, fi'il dan huruf. Kan kita nak tambah ada ni masa bila ni? Bukan semua tempat boleh tambah ada. Hanya pada tempat-tempat tertentu saja yang jumlah ismiyah bermula dengan murakab jari, ataupun yang jumlah ismiyah bermula dengan syibh jumlah, iaitu jar wa majrur ataupun zaraf dan mudhaf ilaih. Kalau begini ragam ayatnya, berarti ada mubtada muakhar,
atau ada isim inna muakhar. Jangan lupa tambahan ada pada terjemahan kita. Caya ni, wa minan nas, dan sebahagian daripada manusia, man, ada orang yang. Isim mausul, man. Oleh kerana man isim mausul, dia kena ada silah mausul. Silah mausul mesti dalam bentuk jumlah fi'liyah atau jumlah ismiyah atau syibh jumlah. Apa ustaz ni sebut jumlah-jumlah ni ustaz? Bagi yang baru belajar, bila saya sebut jumlah tu bukan makna hasil kiraan. Jumlah di sini berarti ayat ataupun sentence. Yang dikatakan jumlah fi'liyah itu adalah verbal sentence. Jumlah fi'liyah itu namakan verbal sentence. Kalau jumlah ismiyah itu nominal sentence. Habis sebut verbal sentence, nominal sentence, semalam saya teringat bual bicara secara santai antara Ustaz Khairuddin dengan Dr. Rafian. Masya Allah. Itu perkongsian yang menarik semalam saya nampak. Bagaimana masing-masing berusaha untuk belajar bahasa Arab, cakap Arab. Semua masing-masing mencari kaedah. Macam semua para pensyarah, doktor-doktor mencari solusi bagaimana nak menyelesaikan masalah umat supaya seronok belajar bahasa Arab, boleh menguasai bahasa Arab. Dan kebanyakannya untuk faham Quran. Inilah beza kita. Kita terus faham Quran. Bagi yang berpeluang, bagi yang ada rezeki, alhamdulillah dapat belajar. Yang tak ada rezeki belum sampai masa dia lagi. Masih ramai lagi kawan-kawan yang ada di luar sana yang belum tahu lagi bahawa harfiah adalah antara jalan, antara peluang, antara kaedah untuk kita memahami bahasa Arab, untuk peluang untuk kita memahami Quran. Ramai lagi belum tahu. Jadi saya syorkan anda, kongsikanlah video ini, share lah sebanyak mungkin kepada kawan-kawan anda supaya ramai lagi yang dapat berpeluang belajar. Cik Muhammad Zaid mohon undur diri, ada kuliah di Dewan Depan Rumah. Masya Allah, semua peminat pada majlis-majlis ilmu. Masya Allah, doakan saya supaya kita semua dapat istiqamah belajar dalam perkongsian ini. Baik, saya terus kembali pada perbincangan kita tadi. Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah. Oh, panjang ini. Kenapa sampai begini panjang? Kita perhatikan. Sambungan-sambungan tu dia kaitan dia macam mana. Dan sebahagian daripada manusia ada orang yang isim mausul, man, orang yang perlu ada silah mausul. Silah mausul mesti dalam bentuk jumlah fi'liyah atau jumlah ismiyah atau syibh jumlah. Dalam man di sini isim mausul, man ni ada silah mausul. Silah mausul dia bermula dengan yattakhizu, fi'il mudhari'. Yattakhizu, ia mengambil, fi'il mudhari', berarti jumlah fi'liyah di sini. Jumlah fi'liyah nanti dia punya silah mausulnya. Ia mengambil, fi'il mudhari'. Bermula daripada yattakhizu ni, silah mausul ni, jumlah fi'liyah ni. Ini fi'il mudhari' ni. Ia mengambil. Ia di sini merujuk pada man, orang yang tadi. Min daripada huruf jar. Min daripada huruf jar. Duni selain majrur. Duni selain majrur. Dan dimudhaf Allahi Allah. Daripada selain Allah. Fi'il dah ada. Fa'il pun dah ada. Ia dhamir mustatir jawazan. Maf'ul belum ada. Andadan. Ini maf'ul bih dia. Andadan arti dia banding-bandingan. Ni kata jamak ni, kata berganda ni. Biasa kata berganda isim jamak ni. Nak tanyalah komen apa. Lama tak dengar komen. Jamak apa ni andadan ni? Tolong beritahu. Kita ada 3 jamak. Jamak muzakkar salim, jamak muannas salim dan jamak takhir. Itu pembahasan lebih secara global, ataupun kita nak mudahkan lagi, kita bagi 2. Jamak ni ada 2. Jamak salim dengan jamak taksir. Jamak salim bagi 2 lagi. Jamak salim ada muzakkar salim dengan muannas salim. Jamak taksir 1 je. Jadi andadan ni jamak apa? Jamak muzakkar salim ke? Jamak muannas salim ke? Jamak taksir? Tolong komen. Orang Sabah jawab dulu. Jamak taksir. Barakallah fiik. Ya, Tok Zamizi, orang Perlis jawab jamak taksir. Jauh-jauh orang
Kota Kinabalu dengan orang Perlis yang jawab dulu. Orang JB yang dekat JB ni, saya dekat JB sekarang ni. Orang JB tak jawab pun. Orang Batam. Oh, orang Kuantan. Jamak taksir. Yati Harun. Jamak taksir. Andadan. Itu kata jamak. Dari kata dasar nun, dal, dal. Syaril. Oh, ni orang disebut kenal ni. Orang Singapura, jamak taksir. Oh, Masya Allah. Oh, Faridah Salim. Orang Terengganu. Jamak taksir. Saya dah mula sampai ke kawasan Kebun Teh. Ni hampir dekat. Dah semakin dekat dengan kawasan kuliah. Baru pukul 8 suku. Masih lama lagi. Berarti saya akan carikan lokasi untuk saya parking kereta dengan selesa dan dapat berikan tumpuan pada perbincangan kita dengan lebih fokus lagi. InsyaAllah saya sama hampir dengan pusat pengajian. InsyaAllah. Orang Kuantan, Habsah Mahal, orang Perlis. Oi, Masya Allah. Orang jauh-jauh semua. Orang Kuantan betul. Jamak taksir betul. Jawapan yang anda berikan ini adalah jamak taksir. Setujulah sangat. Jamak taksir dalam sistem harfiah kita terjemahkan dalam bentuk kata berganda. Jamak muzakkar salim kita terjemahkan dalam bentuk ada tambahan orang-orang yang di awal terjemahan. Dan jamak muannas salim kita terjemahkan dalam bentuk tambahan beberapa. Sebab itu as-samawat tadi kita terjemahkan beberapa langit. Okey, saya dah parking tempat yang agak selesa sedikit. Saya boleh teruskan dalam kereta. Alhamdulillah. Puan Siti Kimi daripada Benut, maksud saya. Pontian. Betul ke Puan Siti Kimi? Jamak taksir, ya. Sohib Muhammad Akhir, Mustafa Hajidin. Ni Sohib Muhammad Akhir pun saya baru kenal. Berapa Encik Sahib? Tuan daripada mana? Sohib Muhammad Akhir. Selamat datang ke perbincangan kita, perkongsian kita ini. InsyaAllah semoga anda seronok dengan perkongsian ini. Kembali pada perbincangan kita. Andadan adalah jamak taksir bagi kalimat niddun. Niddun kata mufrad dia. Niddun bandingan. Niddani atau niddaini untuk musanna dia. Untuk lafaz musanna. Dan andadan bagi lafaz jamak. Andadan bagi lafaz jamak. Kenapa asalnya andadun berubah jadi andadan? Kerana status kedudukan dia sebagai maf'ulun bih dalam ayat ini, dalam jumlah fi'liyah ini, maka dia berubah jadi andadan fathah. Kenapa tanwin? Sebab dia tak ada alif lam, dia nakirah. Isim nakirah. Isim nakirah. Orang Perlis, Masya Allah. Orang Perlis tak asing bagi harfiah. InsyaAllah. Mungkin ini anak murid Ustaz Said Abdullah atau anak murid Ustaz Jamaluddin ataupun Ustaz Abdul Wahid. Ramai penggerak-penggerak Perlis yang ada di Perlis, penggerak harfiah di Perlis. Ustaz Tarmizi ramai, dan pelajar-pelajar yang ramai yang ikuti program saya melalui media sosial. Alhamdulillah. Baik, saya kembali kepada andadan. Andadan itu maf'ul bih. Semua maf'ul bih hukum dia mansub, dan tanda bagi maf'ul bih, tanda nasab bagi maf'ul bih adalah dengan baris fathah. Ini khusus bagi isim mufrad dan jamak taksir sahaja. Untuk tanda nasab dengan baris fathah hanya berlaku pada dua jenis isim saja, itu isim mufrad dan jamak taksir. Habis, apa tanda lain lagi? Selain baris fathah, tanda mansub bagi isim juga adalah dengan baris kasrah. Baris kasrah khas untuk jamak
muannas salim saja. Baris kasrah khas untuk jamak muannas salim saja. Dan selain baris harakat fathah dengan kasrah, ada juga tanda mansub, tanda nasab dengan Ustaz Said dan Ustaz Jamaluddin. Masya-Allah. Sampaikan salam saya dengan mereka berdua, Ustaz Said dengan Ustaz Jamaluddin. Ustaz Jamaluddin dia sini saya ketika saya belajar di Mahat Ittiba' Sunnah. Beliau sedang berada di Sudan, belajar di Khartoum. Sementara Ustaz Said, setelah saya keluar daripada Mahat Ittiba' Sunnah, saya bertugas di Kuantan, baru beliau mula belajar di Kuala Pilah, Mahat Ittiba' Sunnah. Saya kedua-dua mereka ni saya tak sempat, bukan belajar dalam satu masa yang sama, tapi kami di tempat pengajian yang sama, cuma tahun yang berbeza. Ustaz Jamaluddin lebih senior daripada saya, dan Ustaz Said junior saya. Ya, tanda bagi jamak muannas salim baris kasrah, sementara isim mufrad dan jamak taksir baris fathah. Dan ada juga tanda mansub dengan huruf, iaitu huruf ya. Ini khusus pada jamak muzakkar salim dan isim musanna sahaja. Huruf ya tanda nasab bagi jamak muzakkar salim dan isim musanna atau isim tasniyah. Dan huruf alif, huruf ya satu, dan huruf alif khusus bagi asmaul khamsah. Huruf alif khas bagi asmaul khamsah. Ini adalah tanda-tanda bagi mansub. Sekiranya kedudukan dia sebagai maf'ul bih, meskipun tanda berbeza, pada terjemahan tetap sama. Tambahan akan mesti. Akan adalah kata kunci untuk menterjemahkan bagi maf'ul bih. Dalam sistem harfiah, tambahan akan penting bagi kita. Ia mengambil daripada selain Allah, akan sekutu-sekutu, akan banding-bandingan. Ya. Ada setengah terjemahan sekutu-sekutu, ada setengah terjemahan banding-bandingan. Makna asal dari segi bahasa, anda dan banding-bandingan. Okay. Itu selesai satu jumlah fi'liyah yang menjadi silah mausul bagi man. Tetapi oleh kerana anda dan itu isim nakirah, anda dan isim nakirah, apa itu isim nakirah? Nama am. Macam mana nak kenal isim nakirah bila tak ada alif lam? Ada setengah isim nakirah tak ada alif lam, dia adalah nakirah, walaupun dia tak ada tanwin. Kalau tak ada tanwin, itu nama dia ghairu munsarif. Kalau ada tanwin, isim munsarif nama dia. Itu beza dia. Ini yang berlaku hanya pada isim munsarif ni. Maksudnya boleh menerima tanwin hanya berlaku pada isim mufrad, jamak taksir dan jamak muannas salim saja. Dia boleh tanwin. Tapi sebahagian isim mufrad dan jamak taksir, sebahagian, tolong tulis. Ini isim munsarif dengan ghairu munsarif. Tolong tulis, buat komen di sini sebagai tanda ingat baru. Apa yang saya kongsikan ini penting, ini pelajaran baru. Isim nakirah bila tak ada alif lam biasanya bertanwin. Yang boleh tanwin ni hanya 3 jenis isim ni. Isim mufrad, jamak taksir dan jamak muannas salim. Isim yang boleh bertanwin, yang kita namakan isim munsarif. Ada satu lagi isim ghairu munsarif atau mamnu' minas saraf. Dia berlaku hanya sebahagian isim mufrad dan jamak taksir saja. Sebahagian isim mufrad dan jamak taksir saja. Bila tak ada alif lam, dia tak boleh tanwin. Ini je. Isim nakirah juga. Isim nakirah juga. Dia tak ada alif lam. Dan tapi tak boleh beri tanwin. Ada sebahagian isim ma'rifah juga kalau menunjukkan nama khas. Walaupun dia tak ada alif lam, tak ada tanwin, tapi dia nama khas. Kenapa? Sebab dia menunjukkan tempat atau nama orang. Macam Ibrahim. Special kita nak kena belajar isim munsarif dengan ghairu munsarif ni. Maksudnya kita nak tahu tanda jar dia. Bagi isim yang munsarif, tanda jar dia baris kasrah. Tapi yang ghairu munsarif, tanda jar dia baris fathah. Itu beza dia. Okey. Anda dan isim munsarif ni, isim yang sahih akhir, dia isim yang munsarif, dia boleh tanwin. Ini jamak taksir. Akan banding-bandingan, dan dia ada tanwin ni, isim nakirah. Bila isim nakirah bertemu dengan yuhibbuna, ni fi'il mudhari', kita perlu buat apa? Tolong komen sikit. Isim nakirah bertemu dengan jumlah fi'liyah, yuhibbunahum kahubbillah ni, jumlah fi'liyah. Kita nak tambah apa ni? Apa yang kita nak buat ni? Tolong komen sekarang juga.
Bila isim nakirah bertemu dengan jumlah fi'liyah. Tolong komen sekarang. Saya bagi masa 5 saat daripada sekarang. Bukan 5 saat, 10 saat. 10 saat dari sekarang. Tolong komen. Apa kita nak buat ni? Yang, Masya Allah. Syarina Azrin. Okey, terima kasih. Syarina, orang KL. Taufik, tambahan yang, ya, orang Sabah. Ya, Perlis, yang Ustaz Tamizi. Yati Harun, orang Kuantan. Masya Allah, orang jauh-jauh ni. Tambahan yang tu penting. Nak menunjukkan bahawa seluruh jumlah fi'liyah ni yuhibbunahum kahubbillah. Seluruh jumlah fi'liyah ni sifat pada andadan. Yang yuhibbuna, mereka cinta. Mereka siapa di sini? Mereka ni fa'il ni. Mana fa'il dia? Wow, jamaah. Ya, Kamariah Dolah Kanan. Kamariah Dolah Kanan pun antara baru saya sekali. Puan Hajah Kamariah ni boleh tolong komen. Puan Hajah belajar dengan saya masuk baru akhir-akhir ni saya. Ya, Rosita tambah yang, Esa Muda tambah yang. Rosita orang Kuantan, Esa Muda orang Kelantan. Oh, jauh-jauh ni. Hajbi Murakab Tausifi, ya betul, orang Singapura. Fariza Samsudin, orang mana? Orang Penang ke? Kau orang Putrajaya. Faridah Salim, orang tambah yang, orang Terengganu. Rokiah Haji Saidin, Penang. Ya, Profesor Ahmad Abdul Majid, yang betul, alhamdulillah. Tambahkan yang pada terjemahan kita, kerana menunjukkan seluruh yuhibbunahum kahubbillah. Mereka cintakan akan mereka. Banyak 2 kali mereka ni Ustaz ni. Kalau belajar harfiah, memang kita nampak kenapa perlu 2 kali mereka. Mereka pertama itu pada waw jamaah tu, dhamir muttasil, dhamir yang bersambung dengan fi'il mudhari'. Okay. Nu'aini Muhammad. Nu'aini Muhammad ni orang Seremban ke? Kalau tak silap saya, Nu'aini Mahmud. Nu'aini Muhammad tambah yang, ya. Azimah Abdullah, orang Penang, ya. Saya dah mula kenal ni. 48 orang ni yang konsisten belajar ni, saya akan kenal ni. Iyasah Darus, saya orang Kedah saya. Aliasa kalau tak saya. Ya. Lasah Darus. Orang mana? Is watching. Baik, kembali pada yuhibbunahum, mereka cinta akan mereka. Yuhibbuna, mereka di sini mereka fa'il. Mana fa'il dia? Waw jamaah. Dhamir yang bersambung dalam fi'il mudhari'. Mereka cinta. Hum, akan mereka, maf'ulun bih. Mereka juga. Mereka cinta akan apa? Akan andadan tadi. Mereka ni orang yang mengambil manusia sebagai manusia ni. Mereka ni ramai manusia mengambil akan andadan tadi, banding-bandingan. Kahubbillah, seperti cintakan Allah. Seperti Nu'aini Mahmud pun Pulau Pinang, duduk kat Manjung, Masya Allah. Okay, saya ingat kan Seremban tadi. Tahniah Hajah Nu'aini. Hajah Nu'aini sebut yang ni. Tambahan yang betul, Masya Allah. Bagus. Berarti dah ikuti lama ikut pengajian saya. Fatimah Harun is watching. Kak Mah lama dah mengajar. Kak Mah ni antara orang yang akan mengajar nanti. Saya belum dapat info macam mana. Fariza Samsudin Penang. Oh, Masya Allah. Ni saya, insyaAllah saya nak cuba ingat ni. Orang mana ni. Dalam kelas saya, kelas live saya, seorang-seorang tu. Nama yang paling kerap muncul, paling yang konsisten belajar dengan saya, yang istiqamah. Saya nak mula mengenali anda semua. Sebab kita rasakan satu kelas. Dan kalau saya nampak stabil kelas ni, kalau perlu saya buat create satu grup, kita buat dalam grup saja. Lebih fokus, lebih bila dah lama kedai ni saya akan buat grup, dan grup lebih berbeza sikit nanti pendekatan saya. Yang kelas umum ni saya akan teruskan dalam bentuk yang untuk perkongsian yang umum saja. Boleh jadi, insyaAllah akan saya fikirkan nanti. Yuhibbunahum, mereka cinta akan mereka. Nama dhamir tak sama, walaupun dhamir mereka, tapi dhamir tak sama. Dia sebut lafaz berbeza. Waw jamaah jadi fa'il, ha ghaib jadi maf'ulun bih. Hum, akan mereka, itu ha ghaib. Itu dari sisi nama dhamir. Dari sisi lafaz i'rab pun berbeza. Waw jamaah tu kita namakan dhamir rafa' muttasil. Fatimah Harun undur diri, ada kelas, Masya Allah. Ni dah boleh panggil ustazah ni. Ustazah Fatimah Harun. Kak Mah ya. Macam mana Kak Mah kelas?
di kontak di Pasir Putih? Dah mula kelas ke ataupun belum mula lagi? Saya kalau ikutkan minggu lepas saya nak ke Pasir Putih. Ada sahabat saya ajak ziarah Mahatafiz Al-Firdaus di Pasir Putih. Mungkin dalam masa yang terdekat ni saya akan ke Pasir Putih juga nanti untuk ziarah. Ada kesempatan insyaAllah kita jumpa nanti. Ustaz Harif Ayub, insyaAllah kalau ke Kelantan saya akan VC, saya akan buat live bersama Ustaz Harif Ayub. Ummu Aimi is watching, yes. Saya kembali kepada perbincangan kita. Yuhibbunahum, mereka cinta akan mereka. Waw jamaah tu kita namakan dari segi perbahasan Arab, waw kita nama waw dhamir rafa' muttasil. Kenapa dhamir rafa'? Sebab dia berperanan sebagai fa'il. Maka sebab itu semua fa'il hukum dia rafa'. Kita berikan nama dia dhamir rafa' muttasil. Muttasil berarti bersambung. Masing-masing ada kelas. Semua ustazah belaka ni, semua minta diri ada kelas. Masya-Allah. Hebat-hebat semua, saya ngajar orang hebat punya ni. Okey. Yuhibbuna waw jamaah. Dan ha ni kita, ha ghaib ni kita namakan dia dhamir nasab muttasil. Kenapa nama dia dhamir nasab muttasil? Sebab dia berperanan sebagai maf'ulun bih. Dia berperanan sebagai maf'ulun bih. Semua maf'ulun bih hukum dia mansub. Sebab itu kita beri nama dhamir nasab muttasil. Dia tetap bersambung. Kalau dhamir nasab muttasil berarti dia maf'ul bih tu. Ataupun isim inna. Dua kedudukannya, dua hal. Dua keadaan saja. Yuhibbunahum, mereka cinta akan mereka seperti huruf jar. Seperti huruf jar. Hubbi majrur. Minta diri Ustaz ada kelas, silakan. Semua minta diri ada kelas. Masya-Allah. Semua ustaz belaka, ustazah belaka ni. Ana pun sama Ustaz minta undur, masya-Allah. Semua Ustaz Tarmizi memang ustaz pun. Memang mengajar ni. Mengajar harfiah ni. Antara tenaga penggerak harfiah di Perlis. Beliau tinggal di Padang Siding. Betul Ustaz? Alhamdulillah. Kita pun dah menghadap penghujung ni. Okey. Yuhibbunahum ka hubbillah, seperti cintakan Allah. Hubbi, cinta, ni mudhaf. Kenapa dia mudhaf? Tak ada alif lam, tak ada tanwin. Dan Allahi mudhaf ilaih. Seperti cintakan Allah. Dan seluruh jumlah fi'liyah ni yuhibbunahum ka hubbillah menjadi sifat bagi anda dan sifat dalam bentuk jumlah. Baru selesai ayat yang pertama. Jumlah ismiyah. Kenapa jumlah ismiyah? Sebab ada mubtada muakhar. Isim ilmiah, jumlah ismiyah di sini yang bermula dengan murkab jari dan mubtada dia jadi mubtada muakhar. Mana mubtada muakhar dia? Man tu. Orang yang. Man, isim mausul, orang yang. Orang lil akil. Kalau ma, apa yang atau barang yang. Li ghairi akil. Ini isim mausul. Ada orang yang. Ada adalah kata kunci pada terjemahan untuk mubtada muakhar atau isim inna muakhar yang bentuk mufrad. Isim inna, okey, isim inna. Memang ya khabar bentuk mufrad. Tambah ada khabar mufrad tambah ada. Ini isim inna muakhar tambah yang tambah adalah untuk khabar. Ini tambah ada. Ada orang yang isim mausul yattakhizu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah. Ia mengambil daripada selain Allah akan sekutu-sekutu yang mereka cinta akan mereka seperti cintakan Allah. Walladzina, dan ini cerita orang yang mengambil daripada selain Allah akan sekutu-sekutu. Orang buat syirik. Sebaliknya orang beriman. Walladzina, dan orang-orang yang isim mausul. Isim mausul kita ada silah mausul. Amanu, fi'il wa fa'il. Fi'il telah beriman. Oleh mereka ni fa'il. Fi'il dan fa'il satu jumlah fi'liyah yang menjadi silah mausul pada allazina. Dan orang-orang yang telah beriman oleh mereka ini
Alladzina mula dengan isim, berarti ini mubtada. Bila ada mubtada mesti ada khabar. Mana khabar dia? Asyaddu. Asyaddu ni khabar. Khabar bentuk mufrad, jangan lupa tambah adalah. Dan orang-orang yang telah beriman oleh mereka, asyaddu adalah lebih sangat. Asyaddu adalah lebih sangat. Hubban, tamyiz. Hubban, cinta. Lebih sangat cinta. Lillah, bagi Allah. Asyaddu hubban lillah. Lebih sangat cinta. Hubban, tamyiz nama dia. Tamyiz ni sesuatu yang menerangkan sesuatu yang menerangkan sesuatu yang samar. Penjelasan yang menerangkan tentang kesamaran. Kalau tidak, ia adalah lebih sangat. Sangat apa? Sangat cinta. Hubban ni. Anta ahsan. Awak lebih baik. Baik apa? Khuluqan, akhlaknya. Malan, hartanya. Contohnya. Contoh, tamyiz ni bersengatan boleh. Bersangatan boleh. Adalah bersangatan boleh. Lebih sangat. Tapi ini isim tafdil. Asyadu adalah isim tafdil. Pada terjemahan tambah lebih tu lebih menarik, lebih kena tepat lagi. Kecuali kalau dia jadi mudhaf. Kalau jadi mudhaf, isim tafdil kita terjemah paling. Paling pada terjemahan. Ada dua makna isim tafdil. Tapi di sini lebih sangat. Atau bersangatan tak nampak dia jadi isim tafdil. Lebih sangat. Dan orang-orang yang telah beriman oleh mereka adalah lebih sangat cinta. Bersangatan tu bahasa bebas. Tapi kita nak ikatkan terjemahan kita dengan tata bahasa. Nak menunjukkan asyadu isim tafdil, kalimat lebih kena letak. Adalah kita tambah kerana menunjukkan khabar. Bagi mubtada adalah lebih sangat hubban, cinta, lillah, bagi Allah. Full stop. Satu jumlah ismiyah. Ada mubtada, ada khabar. Okey. Walau yara alladhina zalamu idh yarawna al'adhab anna al-quwwata lillahi jami'a. Itu jumlah. Walau, dan jikalau. Ada tu syarti. Lau, jikalau. Yara, ia melihat. Fi'il mudhari'. Nuraidah Isa, maaf Ustaz minta diri dulu. Kak Ain nak ngajar juga ke? Masya Allah, Kak Ain pun dah jadi ustazah dah. Lama saya tak jumpa. Masya Allah. Puan Zarina Hamzah pun dah lama saya tak nampak ni. Dah lama tak nampak. Harap Puan okey. Boleh teruskan pengajian. Walau yara, dan jikalau ia melihat. Fi'il mudhari' dalam dia ada dhamir mustatir jawazan. Ada dhamir dia. Mana-mana fi'il madhi maklum atau mudhari' maklum dalam dia ada dhamir mustatir jawazan, biasanya fa'il dia bukan dhamir. Biasanya fa'il dia bentuk zahir, selain dhamir. Mana fa'il yang selain dhamir kita namakan fa'il zahir. Okey? Fa'il zahir. Baik mabni ke murab tak kisah, tapi fa'il dia adalah bentuk zahir. Mana fa'il dia ni? Alladzina. Ini alladzina fa'il dia. Dan jikalau ia melihat oleh orang-orang yang, jangan lupa tambahan oleh pada terjemahan untuk fa'il. Oleh orang-orang yang ni isim mausul. Maka ada silah mausul. Az-zalamu, telah aniaya oleh mereka ini. Telah aniaya tu fi'il, oleh mereka fa'il. Satu jumlah fi'liah menjadi silah mausul kepada alladzina, orang-orang yang. Dan jikalau ia melihat oleh orang-orang yang telah aniaya mereka, iz ketika zaraf. Zaraf biasa dia akan jadi mudhaf. Zaraf biasa jadi mudhaf. Ketika, zaraf zaman. Ketika, menunjukkan masa. Mana mudhaf dia? Yarawna al-'adzaba. Ini mudhaf dia. Dalam bentuk jumlah fi'liyah. Yarawna, mereka melihat. Mereka adalah fa'il. Bagi perbuatan dia melihat adalah fi'il. Ya tu huruf mudhari'. Ra, fa fi'il dia. Hamzah dah hazaf. Ya pun dah hazaf. Dua huruf ilat dah hilang. Tinggal ra je satu. Waw jama'ah tu dhamir. Nun tu tanda rafa' ya, bagi fi'il mudhari'. Ya rauna, mereka melihat. Al-azaba,
Al-maf'ul bih, akan azab. Al-azaba, akan azab. Ini maf'ul bih. Ketika mereka melihat akan azab. Mereka melihat akan azab ni, jumlah fi'liyah ni fi mahalli jar, mengambil tempat jar. Kenapa jar? Sebab dia menjadi mudhaf ilaih kepada is. Ketika mereka melihat akan azab. Annal quwwata lillahi jami'ah. Bahawasanya, ini jumlah ismiyah baru. Bahawasanya annal quwwata, bahawasanya, kenapa tak sesungguhnya? Kalau inna sesungguhnya, anna bahawasanya al-quwwata, kekuatan itu. Al-quwwata, kuat. Bahasa Arab kuat, bahasa Melayu pun bahasa Arab kuat, Melayu pun kuat juga. Bahawasanya kekuatan itu kita tambahkan dia jadi isim inna ni. Isim anna, isim anna. Dan isim ma'rifah ada alif lam bahawasanya kekuatan itu li, bagi atau milik Allahi, Allah, jami'an, kesemuanya. Wa anna Allah, dan bahawasanya Allah, wa huruf ataf, anna bahawasanya Allah, isim anna, syadidu. Ini bawa bersangatan. Hajah apa tadi? Hajah Kamariah. Ini bawa bersangatan syadid. Adalah yang bersangatan al-azabi, siksa. Tambah adalah kerana jadi khabar bagi inna. Khabar bagi isim anna. Dan syadid adalah yang bersangatan. Dan dia menjadi mudhaf pada al-azabi, siksa. Wa anna Allah syadidul azab, dan bahawasanya Allah adalah yang bersangatan siksa. Syadid ni boleh bersangatan. Asyaddu isim tabdil, lebih sangat. Asyaddu adalah lebih sangat. Adalah penting. Sekali lagi saya ulang ayat 165. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah. Dan sebahagian daripada manusia, ada orang yang ia mengambil daripada selain Allah akan sekutu-sekutu yang mereka cinta akan mereka seperti cintakan Allah. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah, dan orang-orang yang telah beriman oleh mereka adalah lebih sangat cinta bagi Allah. Walau yaral ladzina zalamu, dan jikalau ia melihat oleh orang-orang yang telah aniaya oleh mereka, idh yarawnal azab, ketika mereka melihat akan azab, akan seksa, annal quwwata lillahi jami'ah, bahawasanya kekuatan itu milik Allah kesemuanya. Wa annallaha syadidul azab, dan bahawasanya Allah adalah yang bersangatan seksa. Masya Allah. Boleh tambah amat bersangatan? Ya, boleh. Yang bersangatan. Ini sifat musyabbahah ataupun sirah mubalaghah. Yang bersangatan. Boleh. Yang bersangatan seksa. Boleh. Allahu a'lam bishawab. Saya kira perkongsian saya untuk sampai setakat ini dulu. Ada 15 minit lagi. Kod-kod lah ada yang nak berbisi dengan saya, nak cuba terjemah. Saya bagi peluang seorang saja untuk terjemah. Lepas ni saya kena hentikan kelas kita. Saya nak masuk ke kelas pengajian untuk Ijazul Quran bersama Al-Fadil Ustaz Ahmad Qadri, bersama sahabat saya Ustaz Yahya Mahmud di Kebun Teh, Kampung Kurnia, Kampung Teh. InsyaAllah saya nak bagi peluang pada sesiapa yang nak visi pada saya. Saya offer, saya buka request. Siapa nak request untuk terjemah ayat hari ini, silakan. Saya buka request kepada yang berminat untuk menterjemah. Saya buka. Kalau tak ada, sampai 8.45 saya tutup. Saya bagi peluang sekali lagi. Siapa yang nak bervisi dengan saya, manalah tahu. Dalam kita cuba-cuba nanti boleh gambar clear semula. Saya tak nak bervisi awal sebab visi akhir. Saya nak sayangkan video ni supaya tak terganggu. Kepada yang berminat untuk hantarkan, untuk saya semak terjemahan anda ayat 164 dan 165, silakan. Saya tunggu. Ramai dia ni. Kepada yang ingin untuk saya semak terjemahan anda, ada?
saya pelawa anda. Kalau nak suruh saya semak, saya pelawa. Saya beri peluang. Sekarang 8.45, berarti ada 15 minit lagi ke pukul 9 pagi. Silakan siapa yang nak mencuba, silakan. Kadang-kadang kita rasa boleh, bila saya semak, insyaAllah rupanya ada perkara yang kita terlepas pandang. Penting kena semak. Silakan siapa nak visi. Boleh 1 minit. Tak ada? Kalau tak ada, saya tutup. Nak tutup majlis. Tak ada saya buka. Apa nak visi saya? Kalau nak komen, tolong komen kat sini, Ustaz saya nak visi. Kalau tak nak buka request pun, saya tulis komen juga, Ustaz saya nak visi. Saya tahu siapa yang bersedia. Ustaz, apa yang Ustaz maksudkan dengan tamyiz? Tamyiz ni adalah satu isim yang berhukum nasab. InsyaAllah kita akan belajar nanti. Saya akan terang nanti. Tamyiz tu ada satulah isim yang duduk dalam satu jumlah fi'liyah atau jumlah ismiyah yang dah sempurna, dan dia menerangkan tentang sesuatu yang samar, dan juga ada tujuan untuk menimbulkan rasa ingin tahu kepada, ada teknik penyampaian yang menyebabkan orang ternanti-nanti. InsyaAllah saya akan terangkan nanti bab tamyiz. Ini tentang isim-isim yang mansub tu. Sabar dulu. Saya sediakan nota, saya share nota, nanti baru saya buat kalau dalam keadaan begini saya tak boleh nak terangkan secara detail. Tapi dia letak dalam jumlah fi'liyah atau jumlah ismiyah yang telah sempurna dah sempurna, dan dia menerangkan sesuatu yang tak jelas. Bukan isim mausul. Isim mausul menerangkan juga, itu lain hal. Yang tapi ni, tamyiz ni menerangkan sesuatu yang samar, yang sehingga orang ternanti-nanti, tertunggu-tunggu jawapan dia. Masya Allah. Ada teknik retorik dalam penulisan, dalam percakapan bila menggunakan tamyiz. InsyaAllah, Puan Nazrin, saya akan sediakan nota dulu, sediakan PDF, baru saya terangkan. Saya share dekat grup, masing-masing dah study macam mana, baru. Sekarang ni kita baru bab i'rab, bab marfu' dulu. Marfu' tak ada rafu' dia, kenapa dia rafu', insyaAllah. Baru tentang fa'il, baru naibu fa'il, itu kalau jumlah fi'liyah. Nanti untuk jumlah ismiyah, mubtada, khabar belum selesai lagi. Okay, nanti kita akan settle dulu. Baru tu kita mansub. Tamyiz dalam kumpulan isim mansub. InsyaAllah kita belajar. Ada yang cuba lagi? Tak ada? Kalau tak ada, saya kena berhenti sampai sekian ini dulu. Terima kasih atas perhatian. Maaf kiranya ada kekurangan. Alhamdulillah, semoga kita jumpa lagi di sesi yang akan datang pada hari Sabtu nanti. Sabtu berapa bulan? Saya cek. Sabtu yang 4 hari bulan. Sabtu bukan, 3 hari bulan, 3 Oktober nanti kita jumpa hari Sabtu. Pada 10 Oktober hari Sabtu akan datang, saya ada di Melaka. Saya ada program di mana ni, di Pulau Gadung. Boleh jadi mungkin ada atau tak ada, saya tak pasti hari Sabtu tu. Allahu'alam bissawab. Okey, insyaAllah itu saya akan cuba fikirkan. Yang penting, semoga perkongsian hari ini menambah nilai untuk anda, perkongsian yang menarik, perkongsian yang anda rasa ada manfaat dia. Semoga Allah nilai sebagai satu ibadah. Aqulu qawli hadza, astaghfirullahalazim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu'alam bissawab. Assalamualaikum.